Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kitab kita pakai kitab lama muka surat 24. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi fali'annahu 23 kalau gitu. Law ihtaja ila mahallin lakana sifatan was-sifatu la tattasifu bis-sifatil ma'ani walal ma'nawiyyati wa maulana jalla wa 'azza yajibu ittisafuhu bihima falaysa bisifatin. Walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadisan kaifa wa qad qama al-burhanu ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala semata-mata limpah kurnia anugerah dia, tanpa campur tangan sesiapa pun, mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, kehendak dan ketentuan dia juga melahirkan kita daripada mak ayah kita Islam. Dengan itu kita dapat agama Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Diberi lagi nikmat besar kat kita, dibesarkan kita dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, environment Islam. Dengan itu Allah SWT memudahkan kita untuk hidup dalam keadaan patuh, taat, ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur Allah SWT beri pada kita nikmat, ada keinginan, kehendak untuk nak belajar dan memahami perjalanan agama ni, supaya benar-benar kita hidup sebagai orang beragama Islam dalam masa yang sama beriman, sentiasa untuk berada dalam keadaan taat dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan boleh hadir solat maghrib berjemaah malam ni. Alhamdulillah. Diberi kita pula kesempatan yang berharga berada dalam satu majlis ilmu, dan diberikan kepada kita kesihatan, keterbukaan hati untuk berada di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Dan syukur khasnya kita di masjid ni, negeri ni, mungkin ada tempat-tempat yang masih dalam keadaan larangan untuk berkuliah dan sebagainya. Kita ni duduk jauh sikit daripada tempat-tempat yang masih dalam kawalan ketat dengan isu virus apa ni. Dapat kita Alhamdulillah pada malam ni kumpul semula
untuk meneruskan kuliah di masjid ni. Alhamdulillah. Tak tahu pula ke depan tu entah apa nak jadi. Ada kebarangkalian tak kebarangkalian lagi nak bertemu, berjumpa, duduk majlis semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita. Urusan yang baik ni diberikan kita kesempatan yang berharga ni dan dapat mempergunakan sebaik mungkin pertemuan yang berharga seumpama ni untuk kita meraih dan mencari sabab untuk dapat kenal Allah Ta'ala, mentauhidkan dia, faham perjalanan agama. Dan agama yang kita dapat ni yang ternama Islam dan iman ni tepat pula menepati sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menepati jamaah muslimin atau istilahnya ahli sunnah wal jamaah. Insya-Allah, alhamdulillah. Sambungan kita adalah kalian, kita duk bicara ni adalah kaedah-kaedah berdalil dengan apa yang telah kita faham daripada sifat 20 berdasarkan kitab Ummul Barahin ni. Dia nak bicara mengenai hujah dan dalil membuktikan ke-20 sifat yang telah kita belajar daripada sifat nafsiyahnya, salbiyahnya, ma'niyahnya, maknawiyahnya untuk mendalilkan daripada Al-Quran, hadis antaranya. Begitu juga dengan kaedah pendalilan akal. Kalau ikut dengan hanya pendalilan akal pun dah cukup untuk membuktikan sabitnya segala sifat yang telah kita belajar. Khas kita nak jumpa malam ni mengenai qiyam bi nafsih. Jadi kata Musaddir rahimahullah, wa amma burhan wujubi qiyamihi ta'ala bi nafsihi fali'annahu ta'ala law ihtaja ila mahallin lakana sifatan wa sifatu la tattasifu bi sifatil ma'ani walal ma'nawiyati wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima falaysa bisifatin. Kita tengok terjemah dulu. Dia kata ada pun bukti, dalil, burhan, hujjah, metodologi berfikir dia. Apakah munasabahnya dengan bab yang kita bicara ni mengenai wajibnya kita berpegang Allah, dia tak hajat pada sesuatu. Istilah yang kita dah belajar, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, berdiri sendiri. Ambil faham daripada Al-Quran, huwal hayyul qayyum, khas pada lafaz qayyum tu, ay qaim bi nafsih. Juga ambil pada lafaz Quran, wallahu huwal ghani, Allah Ta'ala dia lah Tuhan yang ghani, dengan mana tak hajat pada sesuatu. Itu dalil Qurannya. Jadi prinsip yang telah disimpul oleh ulama kita, wajib kita berpegang Allah Ta'ala ni mesti tak hajat pada sesuatu. Atas syarahan yang telah kita tempuh dengan kitab ni, maksud tak hajat dengan sesuatu tu ada dua. Pertama adalah tak berhajatnya Allah Ta'ala kepada zat yang menjadikan dia. Pasal dialah zat yang menjadikan seluruh makhluk. Mana mungkin wujudnya dia dengan berhajat kepada sesuatu yang lain yang mewujudkan dia. Subhanallah. Itu makna utama. Makna kedua, qiyam bi nafsih ni, Allah dia zat. Dia tak perlu pada zat lain untuk dia ada di zat tersebut. Kerana zat atas nama zat ketuhanan tak perlu pada zat lain untuk dia berada di zat itu. Yang perlu kepada zat lain untuk ada dan berdiri di zat tersebut, yang tu istilahnya dipanggil sifat. Sifat saja perlu pada zat untuk sifat berada di zat. Yang ni istilah klasik lah. Saya cuba mudahkan nanti, insyaAllah. Yang tu yang dia nak kata, dalil bukti Allah Ta'ala ni bersifat dengan berdiri sendiri. Dia nak sebut dengan yang saya sebut yang kedua tadi dulu. Apa dia? Allah, dia tak hajat sesuatu dengan mana dia tak perlu pada zat lain untuk dia wujud. Pasal apa? Pasal Allah dah zat dah. Bila sebut Allah tu nama. Rasa kita pernah bicara bab tu. Kerana bila sebut, kita bincang apa saja
perbincangan dari sudut ilmu ni, kalau awal-awal bahasa kita tempuh, mesti bila bicara pertama, bicara noun dulu kan. Bicara bab nama dulu. Lepas tu nanti ada verb dan ada sendi kata. Itulah kalau saya campur bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu tu. Ada kata nama, ada kata kerja, ada sendi kata. Dan bila kita sebut nama, kaedah pembahasan ilmu ni, setiap nama mesti ada yang mempunyai nama. Setiap nama mesti ada yang mempunyai nama. Tak mungkin nama ada, tapi tiada mempunyai nama. Setiap nama, setiap isim, kalau istilah Arabnya, mesti ada musamma. Jadi atas kita bicara ni, kita nak bicara Allah. Nama pula bukan nama am, nama khas. Kalau nama am bagi Allah ni, atau istilah yang kita sedia maklum, maksudnya istilah nama am, nama khas ni, Tuhan. Bila Tuhan, mesti ada zat Tuhan. Dan mesti ada sifat Tuhan. Mesti ada perbuatan Tuhan. Bila Tuhan ni sabit zat dia, sifat dia, perbuatan dia, tentulah ada natijah daripada perbuatan Tuhan. Mesti ada. Mesti lah. Memang inilah pun pembahasan kita, baik pembahasan dari sudut makhluk, apatah lagi kita dah bahas dalam bab ketuhanan. Kita nak yakin ke Allah Ta'ala ni, mesti yakin bila sebut Allah, tu nama khas tu. Ada proper noun, bukan common noun. Bila Allah, maksudnya tentu sabit zat Allah. Bila sabit zat Allah, tentulah sabit segala sifat kesempurnaan di zat dia. Dan bila sabit kesempurnaan, tentulah dengan itu melayakkan dia untuk dia nak membuat apa-apa perbuatan yang kita pun mengiktiraf dah ni adalah sifat Tuhan, kun fayakun. Dia nak bagi jadi, jadi. Tak ada siapa nak boleh menghalang nisbah apa dia nak, tentu dia nak buat. Kerana di atas kesempurnaan zat dia dan sifat dia, apa saja kehendak dia untuk membuat makhluk ni, tu istilah kita dengar dan kita dah sebut lama dah, kun fayakun. Tentulah ada perbuatan dia yang mempunyai kekuasaan mutlak, kehendak mutlak. Dengan ilmu dia pun mutlak. Bukan saja mutlak begitu, bahkan sempurna sesempurnanya. Macam mana kita dah belajar, dalam umum kita belajar bab sifat pada Allah Ta'ala dulu. Jadi kita nak bicara bab ni, malam ni atas bicaranya kaedah berdalil. Kaedah berhujah. Jadi bila kata Allah Ta'ala ni sabit zat dia, sifat dia, perbuatan dia, yang bila dia buat makhluk semua ni, tentulah kesimpulan kita boleh buat, semua makhluk ni adalah natijah daripada perbuatan dia. Atau istilahnya, makhluk ni, atau istilah ulama tauhid, adalah asarullah. Dia adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Bersama dengan perbuatan tu ada kehendak dia, ada ilmu dia, ada kuasa dia. Tentulah di atas intelligent dia, macam tu kalau kita nak sebut bahasa Inggeris sikit. Dengan tu dia jadi, dan tu menunjukkan sabitnya zat dia. Jadi kita ni adalah hasil daripada apa yang Allah Ta'ala buat dengan perbuatan dia, dengan af'al dia. Dan af'al dia, kalau nak kira hitung tak terbanyak, tapi mestilah perbuatan dia, atau istilah ulama tauhid sebut, yang perbuatan dia tu, dengan tu dia boleh membuat, dan perbuatan dia tu memiliki segala keupayaan yang sempurna, yang melengkapi segala sifat kamalat dia. Istilah yang dipakai adalah quwwah. Yang itulah yang kita duk pakai, kita duk sebut la haula wala quwwah. Fokus pada perkataan kedua tu. La quwwah illa billah. Tak ada haul dan qaul dan quwwah melainkan dengan Allah. Jadi yang ada quwwah ni siapa? Wa annal quwwata lillahi jami'a. Quran. Quwwah ni hanya sabit ke Allah Ta'ala sekaliannya.
makhluk tak akan ada mempunyai quwwah di atas pemilikan makhluk tu sendiri, zat dia sendiri, sifat dia sendiri, ada quwwah sendiri, dengan tu boleh menghasilkan, dengan sebab dia berbuat sesuatu, boleh ada kesan, ada efek daripada zat, sifat, perbuatan makhluk tu sendiri. Mustahil. Allah saja yang bila sabit, kita ni adalah hasil daripada natijah quwwah dia, af'al dia. Dan quwwah ni dia saja pemilik quwwah. Tu yang kita diajar dengan akidah la haula wala quwwah illa billah. Wajib faham tu. Dengan itulah dapat tauhid kita ke Allah Ta'ala. Dan bila sebut Allah Ta'ala, bila dia memiliki quwwah yang sempurna ni, tentulah nak menunjukkan bila dia boleh membuat dengan istilah disebut dengan Quran dah jadi percakapan di mulut kita dah, kun fayakun ni, tentulah segala sifat-sifat kesempurnaan semestinya sabit pada dia dan ternafi pada dia segala sifat-sifat kekurangan. Ini satu CP yang kita dah belajar, prinsip yang cukup mudah. Jadi bila kalau gitu, Allah ni bila sabit, Allah tu nama pun bukan nama am, Tuhan nama am. Pasal bila sebut Tuhan, umum Tuhan ni dia memaknakan ramai, banyak. Sedangkan memang Tuhan yang sebenar-benar Tuhan tak ada lain, la ilaha illallah. Allah saja la ilah. Allah saja Tuhan. Jadi umum Tuhan pun dah menunjukkan sempurnanya sifat ketuhanan ni. Apatah lagi kita bicara ni bukan di atas common noun Tuhan, tapi kita bicara di atas proper noun Allah. Dan atas akidah kita la ilaha illallah, tiada la ilah, tiadalah yang bersifat umum, common, sifat Tuhan ni, melainkan yang bersifat dengan sifat ilah ni, sifat ketuhanan ni, Allah juga. Dia je. Dengan mana zat dia saja zat ilah, sifat dia sifat ilah, quwwah, ba'af'al, perbuatan dia saja perbuatan atas nama ilah, dan atas kata hasil daripada perbuatan dia, semua makhluk ni, daripada sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya, adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala kepada kita. Jadi kalau gitu, Allah tentulah tak hajat satu apa pun daripada makhluk. Dia tak hajat tu apa? Pertama, tentulah apa yang sabit pada dia, perbuatan dia, sifat dia, tentulah menunjukkan perbuatan, dan bila ada perbuatan tentulah sabitkan sifat, tentulah sifat sabit di zat dia. Maksudnya sabit zat Allah Ta'ala. Bila sabit zat Allah Ta'ala, zat dia, diri Allah Ta'ala, tak perlu pada zat lain untuk dia nak ada. Sama ada zat lain untuk dia bertumpang ada situ, subhanallah, ataupun zat lain yang zat lain tu buat dia, lagi tak masuk akal. Tak, boleh faham kan? Satu pahaman-pahaman yang salah, yang sampai zaman lah ni pun ada lagi pahaman salah tu tuan-tuan, duk intiqad pahaman Allah ada di aras, tu gila punya salah akidah. Pasal salah prinsip qaimun bi nafsi, seolah-olah zat Allah Ta'ala ni, zat dia perlu pada zat lain untuk dia berada di situ. Subhanallah. Yang tu yang dia nak beri penjelasan di sini. Ya Allah ni, kalau sebut Allah tu nama, tentulah sabit Tuhan punya nama. Atau istilahnya, tentulah sabit zat yang bernama Allah. Kalau tuan-tuan agak tak familiar dengan istilah zat, sifat ni, kena ambil telan juga. Pasal memang itu istilah dipakai dalam pembahasan. Kalau saya ambil mudah, kalau tuan-tuan tak boleh faham zat, kalau saya sebut nama saya, sedang sebut nama orang lain, kot susah. Rozaini, ambil nama saya hak belakang tu. Bila sebut Rozaini tu nama pula nama khas, capital R kan, R. Rozaini nama, ni apa ni? Ni zat yang bernama Rozaini. Dan takkan ada Rozaini ni disebut di alam ni, melainkan zat Rozaini itu mesti ada. Cuma atas saya ni makhluk. Saya bagi contoh saya tu senang tuan-tuan tengok saya kan.
Dan kena sedar atas kata, kita ni bila saya ni makhluk, saya ada, dan untuk saya ada, saya perlu ada ruang untuk saya ada. Saya perlu. Pasal saya makhluk. Saya perlu bumi untuk berpijak. Saya perlu langit untuk berteduh. Saya perlu. Nisbah nak membentuk diri saya, atau istilahnya saya perlu pada anggota. Anggota saya kalau sebut mata pun terdiri daripada macam-macam komponen, dan untuk membentuk satu-satu komponen tu memerlukan asal kejadiannya daripada zarah-zarah yang asalnya zarah tunggal. Lepas tu dia akan terbentuk daripada jalinan dengan jalinan tertentu untuk menstrukturkan apa struktur yang untuk membentuk satu-satu anggota saya sampai jadi saya. Jadi saya tak boleh saya berdiri sendiri. Saya perlu Allah untuk jadikan saya. Dan zat saya pun perlu kepada, tentu istilahnya, zat saya perlu pada zat Allah, yang zat Allah lah jadikan saya. Allah sabit zat dia. Jadi dia tak perlu ada zat lain jadikan dia. Itu kita dah belajar dalam pelajaran kidam. Kalau duk intiqad zat Allah ada zat lain, kufur. Yang zat Allah ada zat lain yang menjadikan dia, kufur, keluar ahli sunnah wal jamaah, murtad selalu. Na'udzubillah. Mengiktikadkan zat Allah Ta'ala ni, dia berhajat kepada sesuatu untuk dia wujud, dia ada di situ untuk wujud dia. Subhanallah, mustahil je kan? Yang tu yang saya sebut tadi, ada pahaman yang gila macam tu, yang salah akidah macam ni, boleh jadi kufur macam ni. Sampai sekarang ada lagi pahaman macam tu. Ulama kita dah bagi pencerahan, penjelasan sejelas-jelasnya kepahaman yang sepatutnya dipaham ni. Duk sesat macam tu juga. Jagalah pahaman-pahaman ni, memang dia takkan sudah. Maksud saya takkan sudah, maksud apa? Pasal ke belakang kita ni, lagilah makin besar ancaman-ancaman akidah. Sampai tahap nanti jumpa Dajjal. Zaman lah ni walaupun tak ada Dajjal, ada Dajjal sebelum Dajjal. Dan bila Dajjal ni kerja dia menyesat, Dajjal sebelum Dajjal pun kerja dia menyesat. Dajjal senang kenal, mata satu, rupa huduh. Dan dia ada satu je, tapi Dajjal sebelum Dajjal ni, Masya Allah, banyaknya tuan-tuan. Lepas tu ke sorban, ke jubah, penjawat, jawatan orang beragama, ustaz. Ada yang nama mufti, ada yang ada PhD, bahasa-bahasa gitu kan. Bahaya. Bercakap keluar di kaca TV. Kalau keluar dalam YouTube memang banyaklah, tapi kaca TV secara rasmi, siaran kerajaan mengambil dia untuk bercakap. Seolah-olah macam satu pengiktirafan. Orang ni bagus kata-kata dia. Benar ajaran dia. Bahaya tu. Bahaya tu. Sangat bahaya. Satu, kita kalau belajar betul-betul apa dia ajaran Islam ni, kita akan dapati, Masya Allah, zaman kita ni itu mencabar. Memang mencabar. Pahaman yang betul ni akan dicabar oleh pahaman-pahaman tak betul ni. Cuma atas kita wajib atas kita belajar, menuntut ilmu, selesaikan, khasnya atas nama fardu ain. Setiap individu mesti selesaikan kepahaman dalam bab ketuhanan ini. Tak boleh silap walaupun sikit pasal bab akidah ni. Walaupun satu perkara yang benda tu teras dalam akidah, satu je rosak. Kalau ayat Quran 6,000 lebih tu, 6,000 dia pakai, yang lebih tu dia tak pakai, murtad. Jelas rasanya bab akidah. Begitu juga bab ketuhanan, atas yang telah diijma' oleh ulama'. Khasnya atas kita bicara qiyam binafsih ni. Memang wajib i'tiqad, memang Allah tak hajat pada satu. Huwal ghaniyul hamid, huwal hayyul qayyum. Atas ribu besar disebut oleh ulama' kita yang dia qa'imun binafsih. Huraian pun dengan mana? Dia tak hajat pada zat yang menjadikan dia, pasal dia sedia ada. Dia zat yang kidam, zatul kidam. Dan dia tak perlu pada tempat untuk dia ada di tempat itu untuk dia ada. Pasal apa? Dia dah zat, dia tak perlu zat lain untuk dia wujud di zat itu. Subhanallah.
Jadi siapa duk i'tiqad macam tu, masalah ni dalam bab i'tiqad. Kalau dia berdalilkan dengan Quran sekalipun, itu pun kita dah bincang, cara pendalilan dia tak betul. Banyak kesalahan, banyak galat dia. Dan kalau dia sebut ayat Quran pun, dia hanya sebut sebahagian ayat Quran. Dia tak selesaikan keseluruhan ayat Quran yang sepatutnya disebut dan membuat satu rumusan, satu resolusi akidah macam mana ulama ahli sunnah wal jamaah kita dah buat. Dia orang tak ambil yang tu, duk cerita Ar-Rahman ala arsi istawa, faham bodoh-bodoh gitu ya. Pula tu satu ketika dulu faham macam lain, lepas tu ubah pula. Satu masa dulu kita dengar duk kata Allah duk di langit. Lepas tu bertukar pula di aras. Lepas tu bukan di aras ni. Atas pada atas aras ni. Oh. Apa punya passion akidah ni? Macam sumpah-sumpah. Bertukar colour. Mula tak jumpa dalil, mula di langit aja. Aina Allah fi sama. Mula kata di langit. Lepas tu alal ars. Orang hujah, kalah hujah, kata dia bukan atas gitu. Atas pada atas je. Wah. Nak faham hak pelik ke? Saya nak sebut dan kata memang yang ni adalah kesalahan besar dalam bab akidah. Ulama kita dah selesaikan, saya pun dah banyak kali sebut bab tu, cuma atas kita bicara bab dalil ni. Tu, kalau kita nak guna dalil akal pun tengok dia sebut. Jikalaulah Allah Ta'ala itu berhajat kepada tempat, nescaya dia tu, Allah Ta'ala ni, sifat. Kalau Allah Ta'ala berhajat pada tempat, perlu diaras untuk dia berada, nescaya Allah Ta'ala ni sifat. Pasal apa? Pasal sifat saja yang perlu pada zat untuk dia ada di zat itu. Adapun zat tak perlulah untuk ada di zat lain untuk dia ada. Pasal zat, atau istilah zat, khasnya atas kita bicara, kawan salah. Zat dia tak perlu pada zat lain. Ya, mudahnya. Saya nak bahas panjang ke makhluk nanti, kot tuan-tuan tak pernah halusi pembahasan macam tu, kot tuan-tuan tak boleh nak faham tu. Atas saya sebut very simple ni, Allah takkan dia sifat semata-mata. Yang perlu pada arash untuk dia wujud di arash tu. Subhanallah. Bahkan bila sebut Allah, yang tu pun dah cukup dah. Allah nama, tentulah sabit Tuhan punya nama. Bila sebut nama, tentu sabit zat yang bernama Allah. Mesti ya. Dan dari segi takrif dan definisi pun, saya sebut tadi kalau saya, Rozaini ni apa? Dia nama khas bagi satu zat yang bernama Rozaini, yang ciri dia gini. Itulah nama Rozaini tu. Jadi kalau sebut Allah, definisi sebut ulama kita, dia adalah nama bagi zat yang wajib wujud, yang pada dia segala sifat kesempurnaan, yang subhanallah maha suci dia daripada apa-apa nama sifat kekurangan yang akan menjatuhkan martabat ketuhanan dia. Yang istilahnya nanti jatuh martabat ketuhanan tu macam mana? Yang menyebabkan gagal atas nama dia sebagai Tuhan. Mustahil sifat macam tu pada Allah Ta'ala. Jadi tentulah ada sifat berdiri sendiri, dan masuk berdiri sendiri itu dengan mana tak hajat pada sesuatu. Ya. Jadi dia kata kalaulah berhajat kepada tempat, nescaya Allah Ta'ala ni sifat semata-mata yang perlu pada tempat berdiri. Sedangkan dia kata sifat, dari segi kaedah berfikirnya, sifat tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan tidak juga sifat ma'nawiyah. Itu ada satu statement lagi. Dia nak ajar apa ni? Satu lagi kefahaman yang kena faham. Nak boleh bersifat hanya zat, sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Boleh? Faham statement tu? Kalau saya kata ni botol ni boleh ada macam-macam ciri dan sifat pada dia pasal ada zat botol. Satu boleh, dia ada macam-macam sifat. Tudung dia hijau. Bentuk dia silinder.
Dia boleh menakuk air. Dan kita boleh sebut macam-macam ciri-ciri dan sifat pada dia. Umum bahasa sifat lah. Warna dia, lut sinar, and transparent. Pasal boleh nampak isi dalam. Jadi, pasal apa kita boleh cirikan sifat pada dia? Pasal sabit zat. Zat saja yang boleh ada sifat. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Katalah saya sebut ni hijau. Pasal apa hijau ni? Hijau ni apa? Tudung warna hijau. Boleh tak hijau ni adalah hijau? Betul? Hijau ni dia boleh bersifat. Hijau ni ada ni pasal ada tudung. Taklah bila kita alih tudung, tinggal hijau di sini, tudung kat sini. Mana boleh? Kenapa? Mana boleh tinggal sifat semata-mata? Pasal sifat mesti ada di zat. Hijau mesti ada kat tudung. Ni contoh tudung lah. Kalau kat lain, kat kapet lah. Mana ada sesuatu sifat, melainkan sifat mesti sabit di zat. Very common knowledge. Cuma pembahasan macam ni, bila kita tak biasa dengar, dia mungkin satu perkara yang agak berat sikit lah. Tapi, cubalah faham saya sebut apa. Bukan susah pun. Saya nak sebut dengan bahasa-bahasa moden, lagi tuan-tuan pun tak faham bahasa moden, saya pun tak faham bahasa moden, dua-dua blur lagi. Susah. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan kena ikut saya punya kapasiti. Saya nak cerita apa yang ulama' kita tutup kita cerita dah. Tuan-tuan kena hadam lah sikit zat dengan sifat tu. Sebab sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Yang boleh ada sifat ni hanya zat. Itu, simple, very simple. Jadi Allah sabit zat dia, sabit sifat dia. Kalau contohlah, Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau katalah zat saya ni diri saya, batang tubuh saya. Dengan tu saya boleh ada nisbah anggota. Saya sebut contoh saya. Saya ada orang kata ada mata, ada tangan, ada kaki. Dengan sebab ada mata, maka ada sifat saya boleh melihat. Ada telinga, ada sifat saya boleh mendengar. Pasal apa tu? Pasal ada zat saya. Dan zat saya itu saya sebut atas komponen, ada zat telinga, maka ada sifat mendengar. Boleh faham? Mendengar tak boleh ada sifat lain. Mendengar ada sifat dia. Macam mana nak cakap? Saya nak cakap tak kerti. Telinga sifat dia mendengar. Okey, boleh. Mendengar sifat dia. Mendengar mana boleh ada sifat? Pasal sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Tudung warna hijau. Hijau? Macam mana nak cerita? Itu yang dia kata, kalau Allah Ta'ala ni dia perlu pada arash macam mana pahaman-pahaman puak-puak ya wahab tu. Jadi, sedangkan Allah ada sifat kudrat. Allah mendengar, Allah melihat. Takkan Allah yang dia sifat, lepas tu sifat dia ada sifat dengar. Boleh faham? Yang bersifat dengar ni bukan sifat Allah Ta'ala, tapi zat Allah yang bersifat dengar. Dan bila sebut zat Allah Ta'ala bersifat dengar, zat Allah Ta'ala bersifat melihat, atau istilah umumnya zat dia yang mendengar, zat dia yang melihat. Bukan zat dia melihat dengan mata. Bukan. Tak sabit mata orang salah. Pasal tak sabit juzuk ke orang salah. Memahamkan ada juzuk dan anggota pada Allah Ta'ala, yang ni bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan nanti dia akan salah dalam bab akidah kita belajar, jumpa ke depan lah nisbah hujah. Bab apa? Bab wahdaniyah. Allah Ta'ala ni asal zat dia. Dengan mana zat dia bukan bersusun-susun daripada sesuatu. Tu antara makna asal. Asal ni tak ada zat lain yang seumpama seakan look like dia. Subhanallah. Zat dia, yang dia Tuhan ni, dia yang lain semua makhluk. Jadi bila kata Allah Ta'ala ni sabit zat dia, tentulah dengan zat dia baru ada sifat dia. Jadi kalau faham zat dia, ada mata, ada tangan, maksudnya zat dia bersusun-susun daripada juzuk anggota. Mustahil macam tu. Menafikan ahadiyah sifat ahad dan wahid pada Allah Ta'ala. Sedangkan inna ilahakum la wahid. Qul huwallahu ahad. Itu sabit ke depan ni. Wadahnya. Cuma nak ke sana tu pasal nak sebut apa? Pasal nak fahamkan Allah Ta'ala ni sabit zat dia, dengan tu dah dia ada sifat. Allah bukan sifat semata-mata.
Atas faham Allah Ta'ala sifat, mungkin kerana itulah dia orang duk faham Allah Ta'ala ni perlu ada di aras untuk dia ada di situ. Subhanallah. Fahaman macam ni lah fahaman Kristian. Cuma Kristian dia faham macam mana? Dia kata Tuhan ni Ruh Kudus. Bila nak lahirkan Nabi Isa, Tuhan telah menjelma dalam Siti Maryam untuk jadi Tuhan Mak. Bila Nabi Isa dilahir, Tuhan telah berpindah ke Nabi Isa. Itulah dipanggil Tuhan Anak. Atas akidah kufur orang Nasrani. Kata Nabi Isa dibunuh. Dia kata pada Nabi Isa dibunuh, untuk Allah ke mana? Tuhan kembali pada Ruh Kudus. Kejadian asal dia. Tak kelakar gitu. Inilah pahaman Yahudi, Nasrani. Antara pahaman Kristian macam ni, pahaman dia. Tuhan boleh berpindah-pindah, menumpang-numpang. Jadi, pahaman Ya Wahab ni sama. Ya Wahab tu tuan-tuan tak faham, PM tepi. Selalu saya guna bahasa lain. Pasal dia orang marah, kata, duk zikir sebut www. Baik zikir Ya Wahab. Saya nak menerima anjuran mereka. Zikir Ya Wahab, Ya Wahab. Saya sebut Ya Wahab tu, masuk dema. Tapi dalam saya zikir Ya Wahab tu, saya ingat Allah Ta'ala dan takzim dengan Allah Ta'ala. Allah ni Ya Wahab. Tuan-tuan tak faham, tanya lain. Maksud saya tu. Pasal kita dilarang untuk disebut benda yang sia-sia kan. Kalau sebut benda yang saya sebut, apa, Wahabi ke apa, sebut benda macam tu untuk menjelaskan yang hak ialah hak, yang batil ialah batil. Itu zikir sebenarnya. Ada pahala. Bahkan termasuk dalam izhar, yang hak ialah hak, yang batil ialah batil. Sikit. Bab tu. Itu yang dia kata, sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Sedangkan kita duk belajar khah, atas kita belajar ni, Allah ni bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, macam-macam sifat kesempurnaan dia. Sedangkan duk itikad Allah perlu pada arasy untuk dia duduk di situ. Jadi seolah-olah memahamkan Allah Ta'ala sifat. Lepas tu masa yang sama dia mendengar dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim, benda ni. Salah tu faham tu. Lepas tu pahaman-pahaman Ya Wahab ni salah. Itu saya sebut tadi, kalau dia sebut ayat Quran pun, dia hanya sebut sebahagian ayat Quran nak menegakkan benang basah dia. Dia tak, orang kata apa, tak sincere. Tak sincere untuk menjelaskan sebenarnya apa dia akidah yang betul. Pasal dia mengenepikan ayat Quran lain yang menyanggah fahaman dia alal ars tu. Saya sering sebut, Innallaha ma'ana. Menyanggah dia. Allah bersama dengan kita. Kan ayat Quran juga tu. Kenapa tak viralkan Innallaha ma'ana? Duk sibuk Ar-Rahman ala arsy istawa tu. Kenapa? Yang tu dia pandai pula bagi huraian. Dia kata ilmu Allah Ta'ala bersama dengan kita. Tapi dia di aras. Ada pula. Yang ni boleh takwil, yang tu tak boleh takwil. Kenapa tak kata macam ni? Allah bersama dengan kita. Mustahil dia ada di aras. Kenapa tak yang sana tu? Kita takwilkan dia. Pemerintahan dia di aras. Zat dia bersama dengan kita. Kenapa tak gunakan bersama dengan kita tu? Yang tu yang pakai mana zahir ayat. Dia kata kita tak nampak Allah, mana ada kat kita. Tak semestinya ada kat kita, kita nampak dia. Malaikat pun ada kat kita, roh pun ada kat kita, tak nampak pun. Macam-macam lah nak sebut tu. Kalau berbalah, memang berbalah banyak bab tu. Ada benda akidah yang telah dimurdikan oleh ulama. Dan kita pun alhamdulillah telah diajar dengan akidah yang sahih, mengikut ahli sunnah wal jamaah. Cuma yang ni atas kita bicara, nak mantapkan apa yang kita pegang. Dan kalau ada kepahaman yang ni, boleh kita tolak dan nafikan dan tidakkan dia untuk menolak kefahaman yang batil ni. Siapa? Fardu ain atas kita untuk kita belajar dengan akidah yang betul, dan dengan akidah yang betul tu kefahaman kita pula boleh menolak fahaman yang batil. Mesti. Takkan kita nak jadi ragu akidah dengan sebab dia baca hanya ayat Quran Ar-Rahman ala arsy istawa tu. Kalau dia baca ayat lain pun, ayat lain yang dia tak baca tu, yang tu takkan menggugat sedikit pun akidah kita mengatakan Allah ni mustahil ada di bertempat tu. Tak usik sikit pun. Dan bahkan kalau dia nak berdebat pun macam mana? Ada pula berdebat, kelakar. Keputusan dah ada, mustahil bertempat. Buat apa perlu berdebat? Boleh, faham? Saya buat apa? Macam kalau saya kata, ataupun ada benda yang common knowledge, kita faham apa? Sembahyang 5 waktu wajib, betul? Riba ni haram, betul? Boleh buat satu majlis debat untuk menjelaskan
sama ada riba halal ataupun haram. Perlulah buat debat. Nak deh. Buat saya nak deh, bunyi kelin kan. Apa benda yang kau cakap ni? Apa nak diperdebatkan benda yang dah sabit, benda yang memang haram dah haram, mana boleh nak dihalalkan? Gila kau nak murtad. Tu ayat dia. Sembahyang 5 waktu, kau nak tukar jadi 3 waktu. Gila kau. Nak perdebatkan, adakah sahih sembahyang sebenarnya 5 waktu atau 3 waktu? Kau nak murtad, kau nak bahas macam tu. Kau nak menafikan 2 sembahyang fardu lagi. Itu bahasa ni nak murtad. Itu. Ni pun mustahil Allah Ta'ala bertempat. Tu dia nak bahas kata Allah Ta'ala di aras. Habis tu, nak boleh layan, terima hujah dia. Nak layan, buat satu majlis debat, nak menunjukkan mana akidah yang betul. Akidah Allah ada di aras ataupun Allah tak bertempat. Kau nak murtad, etika itu. Siap. Very simple. Cakap macam ni lagi, dah maaf lah kata dia. Ustaz ni kerja dia murtadkan orang. Astagfirullah. Sebelum kau nak kata macam tu, kau nak kata riba tu halal, murtad tak murtad? Kau jawab itu dulu. Sembahyang 5 waktu, kau nak ubah jadi 3 waktu misalnya. Ataupun kau nak tambah jadi 6 waktu. Jadi 7 waktu. Murtad tak murtad? Kau jawab ni. Kalau yang tu dia boleh faham, kenapa yang ni tak boleh faham? Dia kata ada hujah. Orang yang ada hujah nanti dia kata saya ada hujah untuk mencakap riba adalah halal. Mampus kau. Tengok saya nak buat sebut lagi. Dah sebut macam tu. Tak panjang kan ayat ni. Kalau katalah buat majlis debat pun. Ada satu puak ni duduk pegang. Dia duduk di sebelah kata riba tu haram. Yang ni puak yang kepala otak sivil ni. Dia kata riba tu halal. Dalam majlis debat tu nampak menang kat dia. Pasal dengan hujah dia. Ayat Quran hadis, kedepak. Dengan itu terbukti bahawasanya riba adalah halal. Yang kawan ni terpinga-pinga, tak boleh nak jawab. Pasal apa? Pandai buta belit buat ni. Tetap yang tu kalah. Tetap riba haram, tetap tak ada halalnya riba. Mesti keputusannya tu. Boleh faham? Satu kelahi dengan buat-buat W ni, tengok dia menang. Tak ada menangnya dia. Tuan-tuan yang cik pasal nak bagi dia menang. Tuan-tuan nak murtad sekali dengan dia boleh? Boleh. Baik, atas kita bicara, ni lah. Nak menunjukkan apa dia yang boleh kita nak bicara, tak bicara. Apa yang kita tak boleh bahas, tak boleh bahas tu. Jadi sifat memang tak boleh bersifat dengan sifat. Zat saja boleh bersifat dengan sifat. Jadi Allah, bila kata dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, ayat yang kita biasa dengar, kita biasa dengar juga Allah ni kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Macam mana dia boleh bersifat dengan sifat macam ni kalau hanya dia sifat semata-mata. Sedangkan Allah, bila sebut Allah ni nama tentu menunjukkan ada Tuhan punya nama. Tuhan punya nama tu atas istilah kita duk bicara ni, Zat. Jadi Allah tu nama bagi Zat yang mempunyai sifat. Allah ni bukan hanya sifat yang bersifat dengan sifat. Bukan. Allah ni nama bagi Zat yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Baru betul. Baru betul faham. Salah faham tu tu yang ulama-ulama kita duk kelahi lama dah tu. Duk bahas dah. Duk cerita dan syarahkan kat kita satu persatu apa sepatutnya akidah yang betul dan hindarkan dia apa dia akidah yang salah tu. Baik. Jadi sifat tak boleh bersifat dengan sifat sama ada sifat ma'ani atau sifat ma'nawiyah. Sedangkan Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha mulia, pentadbir kita, wajib dia bersifat dengan keduanya, ma'ani, ma'nawiyah. Itu atas kita bicara sifat 20 hari. Kalau hal lain pun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Musawwir, Al-Dzul Jalali wal Ikram atau seumpamanya, tentulah bila dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, tentulah sabit zat, jadi dia tak perlu pada zat lain untuk dia ada di zat itu. Siap. Jadi kesimpulan dia, bukanlah Allah Ta'ala ni sifat, bahkan Allah adalah zat yang mempunyai sifat kesempurnaan. Kita perhabis satu lagi. Law ihtaja ila mukhassisin lakana hadisan kaifa wa qad qama al-burhanu ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi.
Yang ni makna kedua. Yang memang yang ni pun makna ni mudahlah kita faham dengan kita duk i'tiqad siap dah belajar dari kecil lagi. Allah wujud kidam. Kidam tu dekat mana? Sedia ada, wajib ada, memang ada, tentu ada. Bukan daripada tak ada, lepas tu ada. Subhanallah. Dia kata gini, kalaulah Allah Ta'ala itu berhajat kepada pembuat, ada yang menjadikan zat dia, nescaya adalah dia tu Allah Ta'ala itu baru. Nescaya dia baru. Siapa? Asal tak ada, lepas tu dia ada yang mengadakan dia. Bukan Tuhan lah namanya tu. Pasal dia berhajat kepada yang mengada. Tuhan ni sifat ghani, sifat qaim bi nafsi. Tentu dia tak berhajat kepada apa-apa pun. Tak berhajat pada yang mengadakan dia. Dan tak berhajat kepada makhluk yang dia jadikan. Dia tak perlu pada siapa yang nak disbah berzahirkan dia. Dan dialah yang menzahirkan setiap satu. Dan dia tak ambil apa faedah pun daripada makhluk yang setiap satu makhluk tu adalah ciptaan dia. Tak ada satu pun atas dasar dia ambil faedah dan manfaat. Subhanallah. Jadi kalau Allah ni ada yang menjadikan dia baru. Bila kata baru, bagaimana mungkin kata Allah Ta'ala ni baru? Pasal apa? Padahal sudah berdiri hujah, kita dah bicara dah banyak lebar yang lepas. Berdirilah hujah ke atas Allah Ta'ala. Apa dia? Wajib bersifat sedia dan wajib bersifat baqa. Allah, dia kidam dan baqa. Bila dia kidam, dia sedia, satu, dia mesti baqa. Pasal apa? Yang kidam mesti baqa. Bila dia kidam dan baqa, takkan habis-habis dibahas pula satu benda yang memang salah dan tak benar sama sekali dari segi berkaedah, metodologi berfikir dia. Apa dia? Nak kata Allah ni ada yang menjadikan. What an idiot idea. Dia tu kan. Mula cakap orang putih lah. What a stupid matter. Bodoh gila punya kan. Faham macam tu kan. Salah besar. Bahkan salah besar bukan salah macam tak sembahyang. Bukan salah macam tak puasa. Bukan salah macam minum arak. Bukan. Salah berakidah ni keluar daripada ajaran Islam. Pasal dia salah akidah. Pasal berakidah, salah iman. Salah iman jangan weh. Satu atas bahar ulama kita, biar salah tu jadi pendosa. Tapi akidah betul dengan Allah, Tuhan semesta. Tuhan alam semesta. Bukanlah maksudnya anjuran suruh buat maksiat. Bukan. Tapi kalau nak banding dengan orang ahli maksiat yang akidah dia betul, membanding dengan dia ni walaupun taat tapi akidah dia samdul, wafi bahasa itu. Tak pakai akidah tak betul ni. Walaupun taat, walaupun duduk di Masjidil Haram, wafi itu, walaupun duduk di makam Nabi SAW di Madinah, tapi akidah Allah tak aras. Habis? Baik kita duduk di Irian Jaya, mu'allaf pula tu baru masuk Islam. Tuhan ni macam mana? Tuhan mesti Tuhan yang tak hajat pada sesuatu. Apa dia? Dia makan babi lagi kan? Makan babi, telanjang bogel lagi. Irian Jaya, sorry. Lagi macam kata nak kutuk dia pula. Contoh lah. Pakaian pun tak ada. Hidup pun cara nomad. Tapi dah buang dah fahaman kata bertuhan selain pada Allah Ta'ala. Dan fahaman dia ke Allah Ta'ala ni tak ada bercampur pun sikit pun fahaman salah. Kata Tuhan mesti layak sebagai Tuhan. Tak mungkin Tuhan ni dia duduk di tempat satu. Mustahil. Dia yang buat satu. Takkanlah dia wajah satu. Orang duduk di Papua Nugini tu lagi matured, lagi matang berfikir buat ketuhanan daripada yang duduk di Mekah Madinah. Sikit lah dengan bahasa gitu. Kacau sikit lah. Orang tadi macam nak tuju sesuatu je. Memang tuju sesuatu lah. Takkan cakap bodoh-bodoh. Ya. Jadi Allah dah bersifat, memang kita dah faham dia. Kita dah bahas dah kidam bakok. Habis-habis nak bahas. Tak faham sini, bahas balik bagi kidam bakok. Kata dia, kita kidam bakok aku percaya. Tapi mestilah Allah ada yang membuat dia. Apa benda ni? Tak guna bahas banyak-banyak, bahkan batal balik, bahas balik bab kidam. Tak lepas juga. Tu. Kalau nisbah pemerintah, orang macam ni, gam dia, penjarakan dia, kurungkan dia. Apa bahasa ni? Kuarantin dia daripada bercakap. Kalau dia bercakap di media pun, mana menteri? Menteri apa?
multimedia kan. Buat satu tindakan kat dia macam apa? Ayat yang video-video dia bahaya, merosakkan rakyat Malaysia dan rakyat sedunia, bahkan merosakkan akidah umat Islam. Mesti ada tindakan diambil. Masuk video apa? Budak kecil, budak umur 10 tahun bawa trailer. Oh, viral, polis tangkap. Cikgu tanya dalam kelas, siapa bapak dia pandai masak? Anak dia angkat tangan. Bapak awak masak apa? Bapak saya masak daun ketum, cikgu. Bapak dia kena tangkap. Tuan-tuan tak faham, tanya lain. Apa saya sebut ni? Takkan ada orang dengan terang-terang kata, Allah ni arah langit ni. Allah bukan atas arah, Allah atas dah atas lagi. Biar je. Hey, mana? Siapa dia orang bertanggungjawab dengan agama ni? Siapa? Macam mana kau boleh biarkan orang macam ni bercakap, bermajalah tanpa diselia? Mau tepuk meja. Cuma saya tak ada kuasa, saya boleh tukang cakap je lah. Saya cakap dalam bidang saya lah, dalam skop saya. Yang kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Saya tak ada yadi. Saya tak ada tangan tu. Tak faham? Jadi Buya Wahab lah tu kan. Saya tak ada tangan. Waman lam yastati' fa bilisan ni. Lisan ni. Lisan pun alat dengan mulut dia. Saya cakap dengan mulut dah. Tak boleh bercakap. Habis-habis tak boleh bercakap, esok kena gam lah. Macam mana? Tapi qalbi. Habis-habis tidak dengan hati. Dan hati ni adhaful iman. Itu iman lemah sekali. Adhaful iman, bangkang yang tak betul. Itu lemah iman. Kalau ikut pahaman yang salah tu, mapuh tu, bunyi ulu lah. Mati tu, baru sedar, Allah aku salah akidah rupanya. Pergi kan, tak ada lah nak boleh balik. Menangis mata darah pun, mati tu kekal abadi dalam neraka selama-lama. Tak boleh balik lah. Nak kan mati dalam su'ul khatimah macam tu. Dia tak akidah yang salah macam tu dengan Allah Ta'ala. Satu ulama-ulama tutup guru kita, berjelaskan satu persatu ni, orang tak mau dengar pun, wajib atas kita sampaikan. Pasal wajib atas kita jaga, ajar, syarah, bagi penjelasan, hilangkan kemuskilan, bagi penerangan untuk orang faham apa akidah yang sebenar, supaya boleh keluar daripada pahaman yang salah dan batil ni. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa nanti. Sambung seterusnya, wa amma burhanu wujubil wahdaniyah lahu ta'ala. InsyaAllah. Soalan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.